alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah inayah, pertolongan dan hidayah yang Allah Azza wa Jalla kurnia bekal buat kita. Sekali lagi di malam hari penuh barakah ini dapat sama-sama kita berhimpun di Dewan Baitus Sunnah ini, tak lain tidak bukan untuk kita menapaki sebuah jalan kebaikan, dan jalan tersebut adalah jalan menuntut ilmu. Jalan di mana Allah Azza wa Jalla mengangkat darajat hamba-hambanya semisal yang Allah sebutkan dalam surah Al-Mujadilah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dalam kehidupan dunia ini hanya ada dua kumpulan manusia yang Allah angkat kemuliaan dirinya, Allah tinggikan darajat dirinya. Yang pertama orang beriman di antara kita, dan yang kedua orang yang dibekalkan ilmu pengetahuan. Maka dengan itu Nabi SAW selepas daripada salat subuh, Nabi mengajarkan kepada kita untuk tidak meninggalkan doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah buatku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, serta terimalah amalan-amalanku, duhai Allah. Jadi moga-moga pertemuan kita di malam hari ini dihitung sebagai amal saleh dan sedikit daripada usaha upaya kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat di malam hari ini menyebabkan kita mudah masuk ke dalam syurga Allah Azza wa Jalla yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Fa insya-Allah malam hari ini kita menyambung kembali pembacaan kitab kita Syarah Hisnul Muslim yang dikarang oleh Syekh Sa'ad bin Ali bin Wahhaf Al-Qahtani rahmatullahi alaihi wa ghafarallahu lah, di mana pada pertemuan yang sudah kita dah masuk di dalam doa yang yang ke-18, iaitu doa al-i'tidal minar ruku' ataupun doa ar-raf'u minar ruku'. Doa bangkit daripada rukuk dan juga doa i'tidal selepas daripada rukuk, dan ini termasuk dalam hal-hal berkaitan dengan salat. Bab salat ini kita semua sedia maklum, Allah Azza wa Jalla ajarkan kepada kita sebagai bentuk kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab banyak benda yang kita buat kadang-kala kita lupakan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kala kita ni bagi sedekah kerana kita sangka kita kaya. Kerana kita sangka kita ada duit baru nak bagi sedekah. Tapi di sinilah titik di mana seseorang itu menjaga hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah kata kepada Nabi Musa, wa aqimis salata li dzikri, wahai Musa, dirikanlah salat sebagai tanda kau ingat kepada aku. Dan untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah pesan dalam surah Al-Baqarah, wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Tu muka surat 7. Kalau muka surat 17 pula, wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khair tajiduhu indallah. Dirikanlah salat, keluarkanlah zakat. Apa sahaja bentuk kebaikan yang kalian buat, pasti kalian akan dapatkan ganjaran pahalanya di sisi Allah. Kenapa? Innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Ta'ala senantiasa melihat apa yang kalian kerjakan. Baik, jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dalam salat selain daripada takbiratul ihram, dia ada rukun-rukun yang berikutnya. Setelah daripada baca Al-Fatihah, kita diminta untuk rukuk. Dan pada pertemuan yang sudah, kita dah masuk kepada tajuk selepas daripada rukuk, iaitu doa al-i'tidal minar rukuk. Doa i'tidal setelah daripada rukuk. Di mana pada pertemuan yang sudah kita dah bahas pada muka surat 124 sampai 126. Dan pada 126 tu kita tengok dekat tengah-tengah, pentasahih berkomentar telah sahih daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang 4 bacaan setelah i'tidal. Ada 4 jenis bacaan yang boleh kita buat dan ianya sahih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kita boleh baca Rabbana lakal hamd. Cuba sebut. So dia bukan rab, dia ra dia kena gemuk sikit. Kan? Rabbana lakal hamd. Cuba sebut. Sedap sikit dengar. Yang kedua, Rabbana walakal hamd. Yang ketiga, Allahumma Rabbana lakal hamd. Dan yang keempat, Allahumma Rabbana walakal hamd. Ada pun yang tambahan hamdan katsiran tayyiban mubarakan tu kita dah bahas pada pertemuan yang sudah. Jadi ini antara 4 bentuk bacaan yang paling pendek kita boleh baca setelah bangun daripada rukuk, iaitu ketika i'tidal. Sami'allahu liman hamidah, terus saja kita boleh sebut Rabbana lakal hamd atau Rabbana walakal hamd, Allahumma Rabbana lakal hamd, Allahumma Rabbana walakal hamd. Kemudian kita boleh terus sujud. Okey, jom kita tengok pada muka surat yang ke-127 pula.
berkenaan dengan doa yang terdapat di dalam yang tidak lagi. Baik, hadis yang bakal kita bacakan ataupun matan doa yang bakal kita sebutkan datang daripada siapa? An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i qala rabbana lakal hamd. Kemudian Nabi sambung dengan doa yang ada dekat muka surat 127 ni. Cuba baca sama-sama. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al abdu wa kulluna laka abdun Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Okey, hadis ni hadis riwayat siapa? Imam Muslim. Jadi jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beginilah baiknya Allah Azza wa Jalla ajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Nabi didik kita supaya tidak bosan dalam beribadah. Sebab itu kalau kita tertanya-tanya kenapa ada variasi doa ni, ada variasi doa tu, ada jenis ni, ada jenis tu, supaya nak bagi tahu kepada kita betapa manusia ni akan berasa bosan kalau satu jalan saja dia buat. Ataupun disebut ataupun dia baca. Jadi Nabi juga nak ajar kepada kita bagaimana variasi mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah terhenti setakat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Boleh jadi ada orang akan kata alah kecilnya, alah sedikitnya, alah senangnya. Tapi ini mungkin sedikit penambahan yang kalau kita baca sambil kita menghayati, kita akan dapat rasai kenikmatan beramal dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku', telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengangkat kepala baginda daripada rukuk. Maka Abu Sa'id Al-Khudri mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut apa? Rabbana lakal hamd, tanpa ada waw. Rabbana lakal hamdu. Kemudian Nabi terus sambung mil'us samawati wal ard, mil'us samawati wa mil'ul ard wa ma bainahuma. Nampak tak? Yang ni kita baca ramai-ramai tadi ni. Jadi poin utama dia, kalaulah kita sebut Rabbana lakal hamd, terus kita rukuk, terus kita sujud Allahu akbar, boleh juga, tak jadi masalah. Cuma tiba-tiba bila kita ni hari demi hari kita ni minta kepada Allah ilmu bermanfaat, di antara bentuk jawapan Allah malam ni kita jumpa. Jadi bila Allah izinkan kita jumpa, kita bukan berhenti dekat sini je, kita kena fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Allah ajar kepada kita bila kau dah boleh buat satu kebaikan, lompat pada kebaikan yang lain. Jadi kita bukan setakat datang nak dapat ilmu, tapi kita kena doa pada Allah, ya Allah izinkan aku beramal dengan ilmu. Sebab ramai orang dia bajet, dia berilmu ketika mana dia banyak catat dan banyak tulis. Ini Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahmatullahi alaih, dia kata, laisal ilm bi kathratir riwayah. Seseorang itu tak dipanggil berilmu kalau banyak tulis, kalau banyak catat. Akan tetapi seseorang itu dipanggil berilmu, wa innamal ilm al khasyah. Seseorang itu dianggap berilmu kalau ilmu dia dapat tu makin menyebabkan dia takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata yang lain, macam mana nak nampakkan rasa takut pada Allah? Kena beramal. Dalam surah Taha, Allah Taala kata apa? Innahu may ya'ti rabbahu mujrima fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Barang siapa kembali kepada Allah bawa dosa, tak ada tempat lain kecuali neraka Jahannam. Dan siapa-siapa dicampak masuk dalam neraka Jahannam, tak hidup, tak mati. Tak ada nak mati, sihat balik. Kemudian tak ada nak sihat, baru nak sembuh, sakit balik. Begitu sampai bila-bila? Selama-lamanya. Wa may ya'tihi mu'minan qad 'amilas salihat fa ulaika lahumud darajatul 'ula. Allah kata, dan barang siapa pula kembali kepada Allah secara mukmin, yang siapa-siapa Allah cop dia, tup, dia ni beriman, dia ni beriman, dia ni beriman. Allah kata qad amilas salihat, mesti dia dah beramal, mesti dia dah beramal, mesti dia dah beramal.
Jadi orang nak claim diri dia beriman ni, dia bukan setakat datang mengaji, bukan setakat buat note, tak, tapi dia beramal, barulah dia kembali kepada Allah dapat cop mukmina faulaika lahumud darajatul ula, maka baginya dia akan ditempatkan pada tempat yang terpuji, tempat yang tinggi. Okey, patah balik pada ayat ni. Jadi Nabi SAW bila mana bangun daripada rukuk, sami Allahu liman hamidah, Nabi sebut Rabbana lakal hamdu. Jadi apa maksud Rabbana lakal hamdu? Wahai Tuhan kami, bagi engkaulah segala pujian. Okey, jom kita lihat alhamdu ni maksud dia apa jemaah sekalian. Alhamdu fil lughah didduz zammi. Apa dia didduz zam? Kata lawan bagi celaan. So dari sudut bahasa, alhamdu ini pujian dan dia adalah kata lawan bagi celaan ataupun hinaan. Wa kathirun min aqwalil ulama wa kanu muttafiqina fil jumlah ala annahu sana'un wa madhun. Dan majoriti ulama pula mereka ni bersepakat yang dinamakan alhamdu itu adalah sana' wa madah, pujian dan juga apa dia sebut, pujian. Sana' dengan madah ni dia lebih kurang sebenarnya, pengagungan, pujian dan pengagungan. Dan berkata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam kitab dia Bada'i'ul Fawaid, alhamdu, apa maksud alhamdu yang kita tak habis-habis, sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamd rabbana walakal hamd, apa sebenarnya kita kata alhamdu tu pada Allah Ta'ala? Jadi katanya ikhbar an mahasinil mahmud ma'a hubbihi wa ijlalihi wa ta'zimihi. Yang kita dok kata hanya bagimulah segala pujian, bila kita sebut macam tu, kata Al-Imam Ibnul Qayyim, dia adalah sebuah khabar, makluman yang kita sebut tentang kebaikan yang nak kita puji. Ataupun boleh kata pada orang tu, kita nak puji seseorang tu di atas kebaikan dia, kita pakai lafaz alhamdu. Tapi alhamdu ni jamaah sekalian, dia ada beza dengan syukur. Dengan baik-baik dulu, alhamdu dengan asyukru ada beza. Syukur dia boleh untuk Allah, syukur dia boleh untuk makhluk. Tapi kalau pakai alhamdu, dia hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ada beza tak? Kan? Jadi kalau kita, kawan kita buat baik dengan kita, kita kata apa dekat dia? Syukran. Betul? Terima kasih. Dia boleh reply afwan. Kita boleh kata Rabbi auzi'ani an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, wahai Allah, kurniakan kepada aku sekeping hati yang mampu bersyukur di atas nikmat-nikmat yang kau bagi pada aku. So, lafaz syukur boleh untuk kita, lafaz syukur boleh untuk Allah Ta'ala. Tapi bila sebut alhamdu, dia sangat berbeza. Ucapan terima kasih kepada Allah kali ini dia berbeza. Kenapa? Kata Al-Imam Ibnul Qayyim, ma'ahubbih. Bila kita sebut alhamdu, Rabbana lakal hamdu, maksudnya kita sebut dengan cinta. Wa ijlalihi, dengan pengagungan. Wa ta'zimihi, dengan ketinggian dan pengagungan. Dan kata sebahagian ahli bahasa, kalau kita hanya madah, hanya puji tanpa cinta, bidunil hubbi, kan ada orang dia puji tapi tak apa kita panggil, dia puji tapi tidak dengan cinta, puji je lah, dia tu cantik lah, dia tu handsome lah, macam tu je, tanpa cinta, maka itu adalah madhan la hamdan, itu hanyalah sebatas pujian, tak disebut hamdan. Boleh faham tak? Jadi bila kita sebut alhamdu, kita puji Allah dengan cinta. Tapi kalau kita madah orang, dia kata cantik lah, dia tu handsome lah, kereta dia mewah lah, itu sebatas pujian yang tidak didasari dengan cinta. Jadi Nabi nak ajar kepada kita, waktu puji Allah, hadirkan cinta. Itu beza dia. Bila kita baca Rabbana lakal hamd, Rabbana walakal hamd, bukan saja-saja sebut, tapi kita nak bagi tahu, ya Allah, aku puji engkau ni dengan penuh rasa cinta. Cinta banyak mana? Okey, inilah dia yang sambungan tadi mil'us samawati, cinta yang aku pamerkan kepada engkau wahai Allah seluaslah langit, wa mil'ul ardi, seluas bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Subhanallah. Kalau kita tak tadabbur macam ni, kita tak tahu. Baca sama-sama je mil'us samawati wal ardi wa mil'ul ardi wa ma bainahuma, tak faham pun. Sebab itu, selain daripada keutamaan tadabbur Quran, kita sangat berhajat kepada tadabbur doa. Ramai kita berada dalam posisi mustajab doa dan dia berdoa tapi sayang 1000 kali sayang, tak faham doa. Oh, rugi. Samalah macam baru ni saya duk pergi umrah kan, dan manusia terlalulah ramai dekat sana.
Kawan saya yang tinggal kat sana bertahun-tahun pun kata kali ni punya awal tahun ni memang ajaib. Tak masuk Ramadan lagi, penuhnya jemaah macam bulan Ramadan dah, dia kata. Kalau dia sendiri pun cakap macam tu, saya yang pergi baru ni pun terkenalah sedikit impak terkejut tu. Uish, ramainya manusia. Dan di sana, saat kita berpesan kepada jemaah-jemaah, sama ada jemaah jemputan ataupun jemaah saya sendiri, sebab ada jemaah yang jemput, Ustaz tolong bagi perkongsian sikit dengan jemaah. Saya kata, Allah Ta'ala maha baik. Allah Ta'ala jemput kita datang ke tempat yang paling baik di atas muka bumi, sebagaimana hadis Nabi SAW. Demi Allah wahai Mekah, sesungguhnya banyak-banyak tanah ada atas muka bumi ni, engkaulah yang terbaik, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalaulah aku tak diusir keluar daripada engkau, confirm aku tak keluar. Maksudnya kita nak datang tempat yang terbaik ni, satu Allah dah pilih dah. Tapi sayang, 1000 kali sayang, ramai di kalangan kita saat beribadah di tempat terbaik ini dalam posisi bukan yang terbaik. Sebagai contoh apa? Saya dah kata dah, kalau nak tawaf, seboleh-bolehnya jangan bawa buku panduan tu, kan? Minta dulu apa yang kita nak minta, pasal dia tak ada doa khusus. Pusingan pertama baca apa, dua baca apa, tiga baca apa, tak ada. Yang ada khusus daripada rukun Yamani sampai rukun Hajarul Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu je lah. Jadi bila kita pesan macam tu, kita dengan pengharapan jemaah-jemaah ni memang ada yang tinggalkan buku dah. Kita pun bagus. Saya kata tak salah bawa buku tu. Cuma bila katalah pusingan ketiga tu otak dah tepu dah. Apa lagi nak minta? Apa lagi nak minta? Okey lah kot nak buka, nak tengok panduan sikit. Oh minta yang ni, minta yang ni. Okey lah. Tiba-tiba ada jemaah tak bawa buku, masuk pusingan ketiga, masuk pusingan keempat, pusingan kelima, dah tak tahu nak doa apa, pakat bawa keluar telefon. Dan kita dah ingat, sangka baik kita, dia duk baca lah Quran ke, baca doa-doa. Hai, Assalamualaikum, saya dekat Kaabah sekarang, ada siapa nak titipkan doa, silakan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau tawaf sunat boleh kira lagi, ni tawaf wajib. La haula wala quwwah. Jadi sebab tu jamaah sekalian, tak memadai kita ni hanya keluar menuntut ilmu. Sebenarnya ujian kepada para penuntut ilmu saat nak beramal dengan ilmu tersebut. Kita benar-benar dianggap orang berjaya kalau mampu berbuat apa yang kita belajar. Kalau tak, kita hanya menompok-nompokkan ilmu sahaja, tapi kita langsung tidak memecahkannya, langsung tak beramal dengannya, rugi. Ya. Bismillah. Syekh Mesir, orang Mesir, Syekh Ahmad Karimah kata, ambil gambar ketua Mesir tidak ubah. Haram. Yes. Itu dia punya fatwa, saya pun terbaca juga dekat dalam Facebook. Makna katanya dia bagi isyarat kalau ambil gambar ke taswir ke, buat video ke, so dia hukumkan ianya sebagai haram. Tak dianjurkan langsung. Nabi SAW minta kita kalau boleh sembunyikan amal. Tiba-tiba amal tak habis lagi prosesnya, kita dah galak nak bagi tahu dekat dunia. Oh jangan, hati-hati. Tu yang Yunus bin Maisarah rahmatullahi alaih, dia pernah kata, sungguh menakjubkan urusan riak. Sungguh menakjubkan urusan riak. Di awal pagi hari tadi telah aku tebas sampai ke akar umbinya, belum sempat masuk tengah hari telah keluar bunga dan juga buahnya. Riak ni ajaib. Kita punyalah nak jaga hati. Aku tak nak, aku nak buat kerana Allah Ta'ala. Baru nampak Kaabah sikit, dia dah kalut dah. Nampak pintu Masjidil Haram, dia dah tak sabar nak share. Betul. Kalaulah kita dalam kerangka wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, nak cerita tu boleh lah. Tapi janganlah sampai urusan-urusan yang penting kat dalam tu, bab doa, tawaf, kan? Kita culas sampai tak doa, sibuk nak buat video dan semisalnya. Jadi benda-benda ni kita nak kena perhalusi jemaah sekalian. Carilah redha Allah, tak payah carilah kecintaan kemuliaan manusia ni. Sebab hari ni boleh jadi orang suka kat kita. Jangan tunggu besok, sat lagi pun orang dah boleh menyampah kat kita dah. Okey, patah balik kepada ayat ini. Nabi ajar kepada kita untuk menampakkan pujian hanya kepada Allah dengan membawakan kecintaan, ketinggian dan pengagungannya, dengan menyatakan mil'us samawati wa mil'ul ardi wa ma bainahuma. Cinta aku kepada engkau wahai Allah seluas langit, seluas bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Wa mil'u ma syi'ta min syai' ba'du. Dan juga sepenuh segala sesuatu yang engkau kehendaki selain daripada tu. Kalaulah ada benda yang lebih luas daripada langit dan juga bumi, maka pujian yang aku sampaikan kepada engkau wahai Allah jauh lebih luas daripada langit dan juga bumi. Ini betul-betul maksudnya puji yang
bukan biasa-biasa. Tapi ramai di kalangan kita dia Rabbana lakal hamd, dia terus nak sujud sahaja. Jamaah sekalian, memang tak ada salah, tapi sebenarnya dalam solat ini kita sedang komunikasi dengan Allah, dengan Tuhan. Kita sedang berbicara dengan Tuhan. Jadi sangatlah tidak beradab bila kita sembahyang, bila kita solat di hadapan Allah, kita minta satu benda tak faham. Yang kedua, kelam kabut. Nah, tak kita dengar ketika Nabi sedang solat, Nabi dengar ada slipper macam apa kita panggil, kelang kabut, slipper yang berlanggar-langgar atau bunyi orang berlari. Jadi bila habis sembahyang, Nabi pusing belakang, Nabi kata, "Masya'nukum, kalian dah kenapa?" Kan tengah sembahyang, Nabi tengah solat jemaah, tiba-tiba dengar bunyi macam, pernah tak tengah sembahyang orang berlari gedug-gedug nak sembahyang rakaat pertama juga dengan kita kan. Jadi kawan-kawan Nabi, sahabat-sahabat Nabi pun kata, "Kami nak solat belakang kau lah wahai Rasul. Kami tak nak, istilahnya tak nak masbuk." Jadi Nabi pun ajar etikanya, "Idza ataitumus salah fa alaikum bis sakinati wal wiqar." Kalian kalau nak datang semayang, kalian kena tenang, kalian kena relax. Sebab bila kita angkat takbiratul ihram, kita sebut Allahu Akbar, kita dituntut untuk baca Al-Fatihah. So dalam Al-Fatihah pula kita tahu dia adalah rukun. Dan kita dah pernah syarah dah dahulu, bila perkataan alhamdu diganti dengan alhamdu, ada masalah ke tak ada masalah? Ada. Kelang kabut ni dada gombak-gombak lagi ni, duk penat Allah alhamdulillah rabbil alamin. Dia tak akan jadi alham, dia akan jadi alham. Pasal dah penat ni, gombak-gombak dada ni. Jadi alhamdu, segala puji bagi Allah. Tapi kalau kita sebut alhamdu dengan ha bulat, ha simpul, dia akan jadi segala celaka dan juga segala binasa. Hanya untuk siapa? Na'udzubillahi min dzalik. Satu. Bila kita kelang kabut lagi, kita sampai kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita tak tekan pada tasydid dekat iya tu. Kita hanya sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa masalah dia? Hanya kepada matahari kami sembah, hanya kepada matahari kami minta tolong. Jadi faham tak? Sebab tu Nabi ajar, mana yang kamu sempat fasallu, wa ma adraktum fasallu, wa ma fatakum fa'timu. Mana yang kamu sempat semayanglah, mana yang tak sempat sempurnakan lepas tu. Nampak tak? Jadi sebab itu bila kita tadabbur doa ni, kita akan kata panjangnya. Tapi sebenarnya memang sifat solat Nabi panjang ke pendek? Kita dah pernah cerita, banyak hadis kita dah cerita tentang Huzaifah Al-Yamani, salah seorang lelaki sahabat yang pernah semayang kat belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak kali kita baca hadis dia, diriwayatkan suatu malam aku semayang kat belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang berlaku? Nabi memulakan bacaan Al-Fatihah diikuti dengan surah Al-Baqarah. Aku anggarkan sampai ayat ke-100 Nabi akan rukuk. 100 ini dalam dekat 20 muka, sejuzuk lah kot. Nabi akan rukuk. Ternyata Nabi masuk ayat 101. Dan aku anggarkan sampai ayat 200 Nabi akan rukuk. Al-Baqarah ada berapa ayat? 286. So dah 2 juzuk dah ni. 286. So dia kata masuk 200, aku rasa Nabi akan sujud, akan rukuk ni. Tiba-tiba Nabi sambung lagi. Dan dia pun kata apa? Aku anggarkan habis Al-Baqarah Nabi akan rukuk. Ternyata Nabi sambung An-Nisa. Lepas tu Nabi sambung Ali Imran. Kemudian Nabi rukuk. Berapa muka surat nak sampai habis An-Nisa tu? 106 muka surat satu rakaat. Dan ternyata malam hari itu, daripada malam sampai hampir ke subuh aku sembahyang belakang Nabi, kami cuma dapat 4 rakaat sahaja. 4 rakaat. Kenapa? Penuh dengan bacaan Al-Quran. Dan juga dalam waktu yang sama, Nabi punya rukuk panjang macam mana Nabi berdiri. Nabi punya iktidal macam mana Nabi rukuk. Nabi punya sujud macam mana Nabi berdiri tadi. So nak bagi isyarat, memang dianjurkan untuk berpanjang-panjang ketika berkhalwat berdua-dua dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita dengar orang kesayangan, orang kecintaan kita, kita suka nak duduk lama-lama. Dapat pegang tangan, dapat peluk, dapat cium, dapat suap makan. Kita sayang nak duduk lama-lama. Tapi kadang-kadang kita dengar Allah Azza wa Jalla, tak habis-habis inna a'tayna qul huwallah. Tak salah pun. Faham tak? Tapi kebanyakannya kita dah rasa cukup, berpadalah dengan yang itu. Inna a'tayna qul huwallah. Kan? Saya teringat perkongsian Maulana Nasai baru-baru ni, dia kata ketika dia membacakan kebanyakan waktu zuhur asar Nabi, bentuk panjang baca dalam solat rakaat pertama kedua tu was-sama'i dzatil buruj. Ya, sabbihi isma rabbikal a'la. So kita tak habis-habis inna a'tayna wal 'asr qul huwallahu ahad. Silakan baca, langsung tak jadi salah. Cumanya nak bagi tahu betapa kita ni betul-betul sayang ke Allah Azza wa Jalla.
ataupun hanya sebatas kita kata oh cukup berpada asal buat sudahlah. Tak salah, tapi saya senantiasa didik diri saya dan saya ajak kita semua agar kita ni fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Betul, Allah izinkan kita hari ni boleh baca inna a'taina, cantik dah. Cuma fansab, lompatlah yang lain pula. Surah dalam Al-Quran bukan hanya ada satu, ada 114 kan. So fansab, masa kita nak fansab tu minta tolong siapa? Wa ila rabbika farghab, hanya pada Allah. Ya Allah, izinkan aku dapat baca panjang lebih daripada ni. Kena doa macam tu khusus kan, walaupun tidaklah ada bentuk matan nak baca macam mana, tapi sekurang-kurang dalam munajat kita katalah pada Allah Ta'ala, ya Allah izinkan aku hafal Quran lebih, ya Allah izinkan aku baca ayat-ayatmu dengan keadaan aku faham. Sebab dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karangan Imam An-Nawawi, Ustaz Hadi baru cakap tadi, mungkin Ramadan nak buat daurah ke, tak tahulah siapa yang penyampai, saya ke orang lain ke. Maka dalam kitab At-Tibyan tu memang diceritakan Abdullah ibnu Abbas kata apa kepada kita, setiap orang dia akan kembali bertemu Allah, membawa kalamullah ikut kadar niat dia sahaja. Faham tak? Kita ni semua akan kembali kepada Allah bawa Quran ni ikut kadar niat kita je. Dah memang hari ni usia kita 30-an, 40-an, 50-an, kita kata aku nak hafal Wadduha ke bawah je. Itu je lah kita akan bawa balik pada Allah. Faham tak? Jadi sebab itu ada anjuran tambah. Yang boleh tambah, yang boleh bantu tambah ni Allah. Jadi jangan sandarkan nantilah ada waktu lapang baru nak hafal, nantilah dah habis kerja baru nak hafal. So Quran ini memang kita kena buat jadual untuk dia. Sebab nak tunggu lapang memang tak lapang dah. Saya pernah tengok jemaah kan dekat kedai kopi duk main dam haji ya. Pakcik-pakcik dah ni. Time tu saya jadi imam kat Mustaqim lah. Imam yang terbuang, alhamdulillah. Kan imam yang terbuang. Jadi apa yang berlaku time tu, Mustaqim dia kata, Ustaz panggil jemaah-jemaah belajar Quran percuma, masjid akan sediakan yuran bla bla bla, bayaran. So jemaah tak payah bayar apa-apa pun. Kita pun carilah kenalan-kenalan, jumpalah kawan-kawan kita, geng-geng bola sepak, geng-geng apa, ajaklah, datanglah 7, 8, 10 orang, alhamdulillah. So tiba-tiba kita berasa adalah dalam 10 orang tu ada 2-3 orang berusia emas. Kita pun teringat, oh ada pakcik-pakcik dekat kedai-kedai makan ni, kawan-kawan ayah dulu. Kita pun try ajak. Kata pakcik, datang Lampang Masjid Mustaqim, ada kelas Quran free aja hari Sabtu, hari Ahad, kata datang je. Saya yang ajar. Dia kata, aku ni Faiz, dia kata. Aku ni Faiz, dulu aku dah khatam 2 kali. Sekarang ni tinggal nak tacap-tacap aja. Saya kata, bila nak tacapnya? Hanya kacau aku tengah nak lawan dam ni. Nampak tak? Makna katanya, nak adakan masa, dia sibuk dengan dam lagi. So soalan dia, bila yang nak ada masa tu? Jadi sebab itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya kita berada di akhir zaman ni, kebanyakan waktu kita kena banyak bersendirian sebenarnya. Kan? Jangan semua benda kita nak ulas. Semua isu yang kita nampak kat dalam Facebook tu, ada benda kita nak, kita boleh masukkan diri kita ke dalamnya. Ada banyak waktu kita sebenarnya kena banyak berdiam. Tambah-tambah berada di musim ujian ni kan, semua orang nak menzahirkan keilmuannya. Kadang-kadang orang tu baru belajar sikit tapi nampak dia nak tembak lebih-lebih. Kita pun tengok, kita kata dia tengah bersemangat lagi. Tapi baguslah. Cumanya jangan sampai kita sibuk apa kita panggil menembak-nembak orang, tapi kita lupa nak tembak amalan-amalan kita. Quran entah ke mana, tadabbur doa entah ke mana, sedekah entah ke mana. So jangan jadikan itu keutamaan. Jidal ni antara benda yang tak disukai. Sebab itu Nabi kata apa? Ana za'im bi baitin fi ribadil jannah. Aku akan menjadi penjamin bagi sesiapa yang meninggalkan perdebatan, akan mendapatkan satu istana dekat pinggir syurga. Wa in kana muhiqqa liman tarakal mira' wa in kana muhiqqa. Walaupun dia berada pada kebenaran. Sebab debat ni tak boleh buat hari-hari. Nanti orang jadi macam tak boleh masuk. Walaupun kita betul. Faham tak? Kita tak habis-habis bagi kata bid'ah ke tak boleh. Dia tak boleh hari-hari. Dia kena tengok suasana. Nak ke suasana. Kan? Nak tengok juga waktu terbaik, nak tengok pada keadaan terbaik. Tak boleh. Sebab itu juga kita tengok kata Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, kalau engkau melihat orang bagi nasihat kepada engkau dalam keramaian macam ni, ketahuilah dia bukan sedang menasihati engkau, bahkan dia sedang menghina engkau. Tapi kalau dia berdua-dua dengan engkau dalam posisi menyampaikan nasihat, maka dia betul-betul sedang bagi nasihat kepada engkau.
Kita pula atas alasan amar makruf nahi mungkar, kita pun dengan bahasa kita, selalu saya kata, kita orang-orang sunnah ni, betul kita cinta kepada sunnah, tapi kebanyakan kita kalah dengan akhlak. Kita beramal dengan sunnah dah, Masya Allah, tabarakallah dah, tapi kadang-kadang akhlak, ucapan, bentuk penulisan kita kalah kat situ. Dia berbeza. Ni saya cerita, saya dekat satu masjid dekat Ampang tu, saya dijemput untuk bagi tazkirah Jumaat. Depan saya ni adalah budak-budak sekolah tahfiz. Memang nampaklah dengan serban, dengan kain ridak setiap orang ni. Kan, dengan Syekh Yaman dekat belakang ada. Jadi bila saya dah habis-habis ni, habis-habis tazkirah sembahyang Jumaat apa semua, maka guru dia tu suruh setiap murid dia datang dekat saya, suruh salam cium tangan. Saya tak minta benda tu. Tapi guru tu sendiri datang kat saya tu, memang dia sendiri, kita dah tarik-tarik dah ni, jangan. Tapi dia kata, Ustaz, malam ni kalau Ustaz berkelapangan, datanglah lagi bagi tazkirah pada anak-anak tahfiz ni. Kebetulan malam ni pun ada Maulid Akbar. Terkejut saya. Saya kata, tak apalah Ustaz, malam ni pun saya ada kuliah kat tempat lain. Apa yang saya nak cerita sekarang, bagaimana bentuk dia nak ajak saya tu cukup lunak, cukup baik. Dia suruh pelajar dia kumpul kat tepi, minta doa Ustaz, apa nasihat minta sekarang. So kita pun macam, Masya Allah. Dan benda tu tak ada pada kita. Jarang ada. Kita mungkin ada, tapi kita tak terzahir macam tu. Kita kebanyakan kita habis, khalas, Assalamualaikum, habis balik. Kan? Tapi tu nak cerita, bukanlah itu keutamaan. Kalau mampu buat silakan, kalau tak payah. Kan? Cuma nak nampak kebanyakan kita memang kalah dekat situ. Dan kenapa ramai di kalangan mereka, orang-orang luar ni tertawan dengan mereka? Pasal bab tu lah, ikram tu. Selain daripada hiburan bergendang apa semua tu kan, cara layan tu memang lain sikit. Tapi tak apalah, hari ni kita belajar, moga-moga hari ini lebih baik pada hari semalam, hari besok lebih baik pada hari ni. Kita kembali kepada tajuk kita. Makna katanya bila kita puji Allah Subhanahu wa taala, pujian itu bukan sebatas alhamdu. Bukan macam tu. Tapi alhamdu itu seluas langit, seluas bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Juga sepenuh segala sesuatu yang engkau kehendaki selain semua itu. Okey. Ahlas sana'i wal majd. Kita kata apa kepada Allah Taala? Engkaulah zat yang memiliki pujian dan kemuliaan. Puji lagi ni, subhanallah. Nabi SAW tengah berdiri i'tidal tu pun puji tak berhenti. Ahlas sana' wal majdi. Apa maksudnya? As-sana' ni maksud dia kasratul hamdi. Kasratul hamdi ni pujian yang terlalu banyak. Sebab tu saya sebut tadi, alhamdu dengan as-sana' ni dia seakan-akan maksud dia pujian. Tapi sana' ni pujian yang lebih banyak daripada hamdu sahaja. Faham tak? So ahlus sana', kalaulah kata ada pujian, handsome, cantik, kaya, dermawan, mulia, agung, semuanya layak untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk kita. Okey. Wal majdi maksud dia i'adatul hamd, dan pujian yang engkau dapat ni pada engkau wahai Allah, yang kami bagi kepada engkau adalah pujian yang kami dah ulang-ulang. Faham tak? Jadi bila kita puji Allah Subhanahu wa taala ni bukan puji one off. Dia pujian yang berterusan. Ahlus sana' wal majd. Ahaqqu ma qala al-'abdu, inilah yang paling utama disebutkan oleh seorang hamba. Wa kulluna laka 'abdun, dan kami ini semuanya hamba engkau wahai Allah. Itu sebab tu jamaah sekalian, bila baca doa macam ni kemudian kita faham, dia punya feel lain macam. Kan? Sebab bila kita datang kepada Allah masih lagi bawa ego, aku pengarah syarikat, aku menteri, aku Datuk Seri, aku Datin Tan Sri, feel tak sama. Tapi kalau datang bawa diri sebagai hamba, sebagai kuli, maka saat kita ucap ucapan ini, kadang-kala kalau dengan kefahaman boleh bergenang air mata. Kan? Pasal kita kata, ya Allah, segala bentuk pujian hanya layak untuk engkau, dan sangat layak disebut oleh seorang hamba, dan akulah hamba tersebut wahai Allah. Macam kita nak bagi tahu kita tak ada pengharapan lain dah, hanya pada engkau sahaja wahai Allah. Allahumma la mani'a. Yang ni kita semua dah hafal lah kot dalam kelas ni insya-Allah. Apa arti dia? Wahai Allah, tak akan ada yang mampu menghalang lima a'taita, kalau ada yang tak akan ada yang mampu menghalang kalau engkau ingin memberi. Jadi semua nikmat yang kita ada hari ni, kalau Allah Ta'ala telah takdirkan milik kita, tak akan ada tangan yang mampu boleh halang. Hari ni Allah Ta'ala izin kita dapat datang kelas. Kalaulah ada apa kita panggil, ada halangan-halangan di jalanan, aksiden ke, tayar pancit ke apa semua ke,
Semuanya Allah Ta'ala pasti akan mudahkan. Tak ada orang boleh halang. Tetap juga kita akan dapat sampai kemari. Cepat ke, lambat ke, sampai. Ini janji Allah Ta'ala. Sebab tu kita ungkapkan lagi, ya Allah, hari ni aku boleh datang kelas bukan kerana badan aku sihat, bukan kerana train tak rosak, tak. Semua kerana engkau telah tentukan, engkau bagi. So tak ada orang boleh halang. Wala mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada pula yang boleh memberi kalau engkau telah menghalang. Bila Allah Ta'ala bagi kat kita, kalau ada orang nak bagi-bagi kat kita, kalau Allah Ta'ala dah halang, agak boleh dapat tak? Tak boleh. Kita cadang nak kahwin kan, beberapa waktu lagi. Kalau Allah Ta'ala halang, tak boleh kahwin juga. Saya bawa contoh bab makan je lah kan. Kadang-kadang teringatlah peristiwa waktu tinggal dekat Madinah dahulu dengan isteri kan. Ingat lagi bekerja siang jual kambing, jual minyak wangi, jual kurma kan. Dulu waktu hidup sebagai student kan, meniaga-meniaga ni. Jadi bila malam kita nak tuai hasil, pagi tadi pergi hantar hasil, malam ambil hasil kan. Siang hantar kurma, hantar minyak wangi, ambil nama untuk kambing, malam nak ambil dia punya bayaran. So duit banyak. Allah bagi rezeki hari tu, alhamdulillah. Kanan ada duit, kiri ada duit, atas poket ada duit, seluar dalam ada duit lagi. Banyak duit, subhanallah. Zaman belajar. Sebab itu jemaah sekalian, saya teringat kata guru saya dulu kan. Dia kata Madinah ni, dia mesti dapat salah satu di antara dua, dan jarang orang dapat dua-dua, atau mungkin tak akan dapat dua-dua. Sebab Madinah ni siapa nak dapat duit memang akan dapat duit. Pasal Nabi doa dua kali keberkatan untuk negeri Madinah berbanding Mekah. Allahumma barik li apa doa tu? Fi muddina, ya Allah berkatilah kepada gantang kami, fi sa'ina wa muddina, pada cupak-cupak kami dekat negeri Madinah ni kan. Dan aku haramkan, aku sucikan Madinah ini 2 kali ganda daripada kesucian Mekah. Jadi betul, siapa nak buat duit dekat Madinah dahulu, dekat masa tengah belajar, memang boleh buat duit. Jadi ini cerita sajalah. Waktu kita bekerja, dapatlah hasil. So isteri pun time tu hidup dengan kita kat sana. Dia pun kata, nak makan apa bang malam ni? Kita dengan bajet, ada duit tu, apa sahaja kita nak makan malam ni, cakap aje lah. Istilahnya macam tu. Saya pun cakap, nak makan apa? Cakap je lah, InsyaAllah rezeki ada. Kalau tak ada apa sangat, kita makan je lah Maggi. Nampak tak ayat tu? So orang rumah daripada awal keluar rumah tu dia dah pesan, dapat makan restoran Cina ni sedap juga, restoran Ciniang nama dia kan. Kita pun tengok, tu jauh daripada rumah, tak apalah. Kita pun dah settle dekat hotel tu, kat Masjid Nabi tu. Kita pun pergi restoran yang pertama nak pergi ni. Pergi penuh. Bila penuh kita pun kata bersesak ni, kita pun pergi restoran lain. Pergi nasi habis kan, lauk dah habis. Kita pun kata pergi restoran ni pula lah. Pergi tutup. Last kali sampai rumah makan Maggi, alhamdulillah. So nak bagi tahu apa jemaah sekalian, kalau Allah Ta'ala memang tak takdirkan nak makan dekat situ, memang tak akan dapat lah. Pergi tutup balik, at last makan Maggi juga. Duit banyak. Sebab tu kita nak bagi syarat jemaah sekalian, duit dia bukan segalanya, tapi dia penyumbang kepada bahagia tu sendiri. Jadi yang Allah Ta'ala kata, orang yang dapat dunia, orang yang dapat akhirat siapa? Hanyalah mereka yang bersyukur. La yashkurullah bil kathir man la yashkur bil qalil, kata Nabi. Seseorang tak dianggap bersyukur dengan yang banyak kalau dia tak bersyukur dengan yang sedikit. Hatta baru ni pun, hari ni sekali pun sebenarnya, kalau ikut subuh tadi saya nak mesej kat Ustaz Adi dah, tak boleh mai ikut puasa hari ni. Malam tadi menggigil, demam seram sejuk, bawah lidah pecah, teringin nak makan Maggi goreng basah. Ni cerita Maggi tak habis-habis ni. Tak ada. Saya kat orang rumah tu, perut lapar ni. Cakap, yang tolong buat sikit Maggi goreng basah, telur mata kan. Dia pun buat, siap bang, dia kata. Berasak-rasak. Kita pun dengan bernafsu ni, nak makan ni, bismillah. Boleh 2 sudu je. Nak ceritanya hari ni mungkinlah kita nak makan lebih daripada tu pun tak ada masalah. Tapi kalau Allah Ta'ala tak takdirkan benda tu lazat, tak sedap juga. Walaupun nampak berasap-rasap, dia ada uap-uap dekat tepi pinggan tu kan, ini mesti sedap ni. Memanglah, tapi bila mulut pecah, sakit tekak, kita takkan dapat nikmati kesedapan tersebut. Jadi sebab tu jamaah sekalian, saya teringat satu hadis kudusi. Allah Ta'ala kata, udhkuruni fir rakha adhkurukum fi syiddah. Tolonglah ingat aku dalam kesenangan, supaya kalian susah, aku pula ingat kalian. Betul. Jadi kita pun walaupun makan sakit tekak ni, kita tak boleh nak kunyah dah lah. So kita pun hanya mampu sebut alhamdulillah,
ala kulli hal. Ya Allah, ya Tuhanku, segala puji bagi Engkau atas seluruh keadaan. Kalau kena orang yang tak ingat Allah Azza wa Jalla dalam senang, dia asyik makan yang mewah-mewah, tiba-tiba Allah uji sakit tekak ke, makanan kurang enak ke, agak-agak dia sebut tak alhamdulillah ala kulli hal? Tak. Ini tak layak ni, makanan kucing je ni. Ni faham tak? Ini macam ni harga Yahudi ni, dia ada je lah alasan dia kan. Tapi bila kita senang pun kita ingat Allah, time susah macam ni pun, oh alhamdulillah dapat juga 2 suap, dapat juga 3 suap. Dia beza. Bukan kata-kata kita soleh, tak, tapi nak bagi isyarat syukur di atas nikmat. Senang pun ingat Allah, susah pun boleh cari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita takut time senang sahaja, time susah sahaja terhegeh-hegeh cari Allah. Time senang, wa idza an'amna 'alal insan a'rada wa na'a bi janibih. Allah kata manusia punya perangai, kalau kami bagi nikmat, dia mesti berpaling kalau tak ingat Allah Taala. Buat apa aku nak semayang? Syarikat aku maju aja. Buat apa aku nak, faham tak? Buat apa nak baca Quran? Semua berjaya lancar aja aku punya perniagaan. So akhirnya dia akan istidraj. Apa maksudnya? Diberi nikmat supaya makin jauh daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Naudzubillah min dzalik. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Tidak ada pemilik kemuliaan yang berguna kemuliaannya di sisimu. Maksudnya selain daripada maksud jadd ini, kemuliaan maksudnya kekayaan. Tidak berguna seluruh bentuk kekayaan, kerana seluruh kekayaan itu datang daripada Engkau, wahai Allah. Faham tak? Jadi bila kita isyaratkan begitu jamaah sekalian, kita akan senantiasa bersyukur dengan apa yang kita ada, dan kita tak akan rasa cemburu dengan pemilikan orang lain. Wallahi. Jadi sebab itu banyaklah bersyukur dan banyaklah memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam sebuah hadis yang lain juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebutkan sebaik-baik zikir adalah alhamdulillah. So ucap alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Dan Nabi kata apa? At-tuhur syatrul iman, kebersihan sebahagian daripada iman. Walhamdulillah tamlaul mizan. Kalau engkau sebut alhamdulillah, neraca timbangan akan menjadi sangat-sangat berat. Jadi sebenarnya tak sukar pun nak beratkan neraca timbangan kita. Ulang-ulang sahaja alhamdulillah. Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'u atau tamla'ani ma bainas samawati wal ard. Kalau engkau top up pula subhanallah walhamdulillah, maka akan berat 2 neraca timbangan, lebih berat daripada langit dan juga bumi. Wallahu taala a'lam. Okey, jadi ini di antara maksud yang kita boleh baca dan penutup untuk doa ketika i'tidal ni. Selain daripada kita dok baca Rabbana lakal hamd, Rabbana walakal hamd, Allahumma Rabbana lakal hamd, Allahumma Rabbana walakal hamd, kita boleh top up macam yang kita baca pada pertemuan yang sudah pada muka surat 124 itu, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Yang tu saya kira ramai di kalangan kita buat dah. Hatta imam-imam dekat masjid pun kita dengar mereka dah start berbunyi dah benda tu. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Cuma kita ni kalau nak variasikan lagi, inilah di antara yang kita boleh baca. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd ahlas sana'i wal majd lakal hamd ahaqqu ma qala al abd wa kulluna laka abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kemudian kita pun boleh terus sujud. Allahu Akbar. Jadi insya-Allah pada pertemuan akan datang kita akan masuk kepada tajuk yang baru, iaitu doa as-sujud, doa ketika melakukan sujud. Selesailah tazkirah malam hari ni berkenaan dengan doa i'tidal. Jadi bila kita belajar macam ni jamaah sekalian, kita lebih seronok nak dirikan salat. Wallahi. Sebahagian orang, minta maaf sebut, mungkin dia gemar berqasidah, dia gemar menyanyi, dan dia sandarkan kebahagiaan hanya sebatas ucapan itu. Kan? Sebenarnya saya kira lah kan, kalau tak ada gendang, tak syok juga. Betul tak? Kan? So bila dia ada percussion tu kan, itu yang naik zauk tu. Kalau tak ada juga, kita boleh tengok ada orang tu dia zikir la ilaha illallah tu, dia punya gitu sekali kan, macam nak jadi rappers dah kita tengok kan. Tak dianjurkan begitu jamaah sekalian. Berpada kita beramal dengan variasi sunnah Nabi ni jauh lebih baik daripada kita hanya mendendang-dendangkan kasidah dalam posisi tak faham langsung. Faham tak? Jadi wallahu ta'ala a'lam. Semoga Allah Ta'ala kurniakan kita kefahaman. Dalam waktu yang sama kita mintalah kepada Allah semoga kita mampu istiqamah dan juga ikhlas. Allahumma rzuqnal istiqamah, Allahumma rzuqnal ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, kurniakanlah, rezekikanlah kepada kami mampu untuk istiqamah, rezekikanlah kepada kami mampu untuk
ikhlas. Barakallahu fikum. Terima kasih atas kehadiran. Moga-moga ada rezeki kita bertemu lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Aqul qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan saya memberi sedikit sepatah dua kata ni untuk memaklum kepada tuan-tuan yang kami merupakan media yang merakam kuliah-kuliah asatizah sunnah di Ipoh Perak terutamanya, dan kami lebih mengharap kepada bantuan dari segi infak bulanan bagi tujuan gerak kerja lah. Antaranya kita nak servis kita punya barang-barang peralatan, equipment, kemudian membayar gaji kita designer dan juga internet bulanan. Samping itu kita ada buat daurah-daurah ilmiah, dan daurah ni pula kita bagi percuma saja. Makan kita bagi, kemudian kita bagi buku daurah. Kita sasarkan daurah ni bulanan lah. Sebab itu pada poster kami ada beritahu yang kita minta infak ni antara tujuan lain adalah untuk daurah bulanan juga, selain daripada gerak kerja lah, insya-Allah. Dan pada tuan-tuan yang nak infak ke akaun di bawah ni, akaun di bawah ni adalah akaun pertubuhan, pertubuhan kebajikan Mishkah Kinta Perak. Di situ kami akan gunakan duitnya untuk gerak kerja, daurah-daurah ilmiah yang percuma. Kita tak ada yuran ke apa, tak ada. Yang semua percuma je kita bagi, insya-Allah. Allahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.